Tu kata kena jaga diri. Orang lelaki lah pulaknya. Kena tengok. Kena tengok molek tu. Hak isterinya macam mana. Ada orang duk sibuk. Sibuk hajar jauh. Nasihat. Tak payah. Tak payah. Kita duduk. Yelah. Kadang-kadang kata tadilah. Kena batang hidung. Kadang-kadang. Hak Tuhan pelakukan ada hikmah dia belaka. Kadang-kadang sampai ke bercerai lah. Tak boleh terima suami dia berkahwin, dia pun tuntut cerai. Tuntut cerai itu haram. Faham tak ni? Itu bukan perkara yang syarat mengharukan tuntut cerai. Maka dia pun diceraikan. Sebab tak boleh terima suami dia berkahwin satu lagi. Tak duduk berapa tahunnya, dia pun berkahwin pula. Jadi bini muda orang lain pula. Itu berlaku. Semua itu berlaku. Dia minta cerai sebab suami dia kahwin muda. Lepas dia menjanda berapa tahun, dia berkahwin jadi bini muda orang pula. Jadi gitu. Terkadang orang ni mulut dia laju. Mulut dia laju. Begitu begini mulut dia. Sama setelah ujilah. Anak dara dia jadi bini muda orang kaya. Orang kaya tu pula orang kaya hak tak kedeku. Beri duit ke mulut sedak tu, senyap dianya. Sebelum tu sedaklah kata kepada orang lain. Kalau ada je orang berkahwin jadi bini muda orang, galak, gatal, gelenyak. Macam-macam ayat uduh-uduh dia kata. Lah dia kata, ni ayat rengang ni saya kata ni. Ayat uduh tak boleh nak sebut sini. Sebut ayat rengang je tu. Galak, gatal, gelenyar, nak pelaki. Jangan gaya lagi, dia banyak lagi tu. Akhirnya anak dia jadi bini muda orang kaya. Senyap tak kata apa sebab apa. Dalam mulut dia penuh dengan duit dah. Orang kaya tu beri duit ke dia. Macam ni. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena jaga hak tu. Kena jaga hak berkaitan dengan hak dalam sekarang ni. Hak dosa hubungan kita, sesama anak Adam. Kena jaga. Hati tak suka, hati tak kenal, itu satu perkara. Hati suka tak kenal, itu satu perkara. Lepas tu, kita dengan Allah Ta'ala lah tu ni. Tak perlulah kita cerita pada orang. Kalau saya, tak payah. Sebab masa tahu uji masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Tak payah. Kalau kena saya, tak dia cakap. Tak ada. Kadang-kadang hak diri hak isteri tu okey je. Yang menghasut ni pula dengan mak dia, dengan kakak dia, dengan kapung dia. Angkat satu angkatan tentera untuk perang dunia ketiga. Yang rumah tangga kawan tu tenang je. Dia tahulah apa keadaan rumah tangga dia. Ada orang lain pula ni. Apa? Tubuh pasukan batalion. Batalion lah. Nak pergi serang. Yang tuan diri isteri yang pertama ni tenang je. Orang lain ni pula kata apa benda kerja lah. Ini dunia sementara. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian atas orang perempuan. Atas orang lelaki pula sedap dia boleh cerita. Tapi mahsyar nanti macam mana? Seorang isteri dengan anak beberapa orang, persoalan mahsyar pun luluh ke tak luluh. Tambah pula 2 isteri, anak pula lagi, 3 isteri, anak pula lagi. Macam mana dia mahsyar? Hak seorang isteri, anak beberapa orang ni pun tak kena gaya, tersungkur di mahsyar, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sama je kita ni, hamba Allah yang lemah, dunia sementara, tempat tuju kita akhirah. Dunia hanya sementara, negeri tempat ujian. Tapi teguran nasihat orang kita ambil tahu. Sebab teguran nasihat orang ni terkadang ada kebenaran dia. Macam contoh kata Zulkarnain dengan anak tu lah. Kita hanya nampak 4 situasi mulut orang tak lepas kata. Satu, mulut orang tak lepas kata.
Tapi satu-satu situasi dikatakan begiang, ada tak dia punya kebenaran apa yang dikatakan? Ada kebenaran apa yang dikatakan? Ada ni. Keldai kecil naik 2 orang, kesian ke keldai, ada kebenaran ke tak? Ada kebenaran. Turun ayah, anak naik, dikatakan ada kebenaran. Turun anak, ayah naik atas keldai pula, dikatakan ada kebenaran. Kalau dikata ada kebenaran. Turun kedua-dua, tarik keldai, keldai ada, tak naik seorang pun membazir. Ada tak kebenaran? Ada kebenaran dia. Ilmu yang Tuhan beri ni pelbagai. Gitu je. Maknanya tergarang kita dengar, kita ambil pengajaran. Hak molek kita ambil pengajaran. Gitu je. Ambillah. Satu hak bicara bab Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan setengah daripada anbiya. Dan Zulqarnain pun tiada daripada anbiya. Zulqarnain pun bukan seorang anbiya, iaitu Zulqarnain ni satu raja yang soleh daripada bangsa Himyar. Dan bukannya ia Zulqarnain Iskandar Rumi. Sebab Zulqarnain yang beriman, Iskandar Rumi itu bukan yang beriman. Dia panggil apa? Itu Greek apa begitu. Itu ada, kalau kita buka dalam sejarah diceritalah. Sebab ada yang mengatakan Zulqarnain adalah Iskandar Rumi. Semua mengatakan tidak. Itu pandangan yang kuatnya tidak, bukan. Zulqarnain lain, Iskandar Rumi lain. Tapi nak bicara di sini, Zulqarnain bukan setengah daripada anbiya. Zulqarnain ni raja yang soleh. Ini pandangan yang kuat. Tetapi tidak dinafikan ada pandangan ulama yang menyatakan bahawa Zulqarnain adalah seorang nabi. Tak dinafikan ada pandangan ulama yang menyatakan Zulqarnain adalah nabi. Pada ni. Termasuk Luqman tu sendiri pun ada setengah ulama mengatakan ianya seorang nabi. Luqman tu pun ada setengah ulama mengatakan ianya nabi. Sama dengan Zulqarnain. Yang mana Zulqarnain ni dalam suratul Kahfi jugalah. Macam kisah Nabi Khidir AS dalam suratul Kahfi. Yang mana dalam suratul Kahfi-nya nama Zulqarnain disebut sebanyak 3 kali. Dan pertanyaan berkaitan dengan Zulqarnain ni pun di antara 3 pertanyaan daripada orang alim Yahudi kepada Nabi. 3 soalan, yang mana daripada soalan ni boleh menentukan bahawa Nabi SAW sebenar-benar Nabi akhir zaman ataupun tidak. Jadi sekarang ni orang alim Yahudi di Madinah, dia datang jumpa Nabi, tanya 3 soalan. Daripada jawapan Nabi SAW ini akan menentukan bahawa bagi dia sama ada Nabi SAW ni sebenar-benar seorang Nabi yang terakhir ataupun bukan. 3 soalan. Salah satu soalannya soalan berkaitan Zulqarnain. Dalam ayat wa yas'alunaka an Zulqarnain ada. Lagi akan tanya kau yang Muhammad daripada Zulqarnain. Maka Nabi jawab 3 soalan tu memang itu wahyu daripada Allah. Dan memang orang alim Yahudi memang sangat-sangat menyedari bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang sebenar, tapi mereka tetap tidak imani. Tapi dengan 3 soalan tu, dengan jawapan dari 3 soalan ni akan menentukan betul tak Nabi yang sebenar. Dari sisi orang alim Yahudi ni lah, jawapan tu betul, Nabi yang sebenar. Tapi dia tak beriman juga. Cuma nak cerita di antara 3 soalan adalah soalan berkaitan dengan Zulqarnain. Yang mana dia 3 lah pemerintah yang memerintah hampir memerintah satu dunia. 2 yang beriman, 2 yang kufur. Yang berimannya Nabi Sulaiman AS, Zulqarnain. Yang kufurnya Namrud dan Raja Bukhtanasar. Itu yang kufur. Dia ada 4 raja.
Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk. Ada setengah menyatakan sebab dia ada mahkota perang yang ada 2 tanduk. Setengah mengatakan 2 tanduk ni dengan bahawa pemerintahannya meliputi tempat terbit matahari sebelah timur dan meliputi tempat terbenam matahari sebelah barat. Jadi 2 tanduk tu dengan bahawa 2 tempat terbit matahari dan tenggelam matahari. Dia memerintah dari timur ke barat. Itu digelar sebagai Zulkarnain. Yang membina tembok yang menghalang antara dengan Yajuj wa Majuj itulah dalam suratul Kahfi tu. Dalam suratul Kahfi yang mana Zulkarnain ni hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan sempat bertemu Nabi alaihissalam di Palestin dan sempat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitillah di Mekah. Dan sempat tawaf di Mekah. Ini Zulkarnain. Tapi nak cerita Zulkarnain bukan seorang nabi, tapi raja yang soleh. Dalam suratul Kahfi itu kan, dia daripada ayat yang ke-82 sampai ke ayat ke-102 membicarakan berkaitan dengan Zulkarnain. Contoh ayat yang ke-95 nya, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Berkata Zulkarnain, apa yang telah dikuasai kepada aku oleh Tuhanku lebih baik daripada ni sebab kaum yang minta kepada Zulkarnain untuk bina tembok untuk menghalang daripada Yajuj wa Majuj, dan kaum ni dia nak beri upah. Beri upah. Zulkarnain kata ma makani fihi khairun, barang yang telah dikuasai pada aku oleh Tuhanku tu lebih baik daripada apa yang kamu nak upah tu. Lepas tu macam mana Zulkarnain minta, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan aku dengan kekuatan, dengan tenaga. Aj'al bainakum wa bainahum radma, agar aku memperbuatkan antara kamu dan antara Yajuj Majuj akan dinding, akan tembok. Fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan aku dengan kekuatan kamu. Itu yang diminta oleh Zulkarnain dengan kaum, sebab kaum tu nak bagi upah. Zulkarnain kata, apa yang kekuasaan yang Tuhan kurnia pada aku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan upahan tu. Cuma Zulkarnain mintanya fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan dengan kekuatan kamu. Ini syariat tolong menolong. Ini syariat tolong menolong. Walaupun pada hakikatnya wa iyyaka nasta'in, akan dikojulah kami mohon pertolongan. Itu pada hakikat. Wa iyyaka nasta'in, akan dikojulah. Jualah kami mohon pertolongan. Kami tidak mohon pertolongan kepada yang lain daripada Engkau ya Allah. Kata macam mana tolong menolong sesama hamba Allah ni? Itu syariah. Ada ni. Wa iyyaka nasta'in tu hasar tu. Akan dikojulah kami minta pertolongan. Akan dikojul ya Allah kami minta pertolongan. Kami tidak minta pertolongan kepada selain daripada Engkau ya Allah. Itu pada hakikat dia. Pada syariat dia macam ginilah. Fa'inuni biquwwah, maka tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan kamu. Apa ni? Tolong menolong. Ini syariat. Dia kena faham pula situ tu. Hakikatnya macam mana, syariahnya macam mana. Dalam hadis Tirmizi tu, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Itu hadis Tirmizi. Bila kamu meminta, pintalah kepada Allah. Bila kamu memohon pertolongan, pohonlah kepada Allah.
Iza sa'alta fas'alillah. Nabi kata, bila kamu minta kepada Allah. Allah yang maha kuasa, yang memberi manfaat kepada engkau. Fa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini hakikat syariat dia. Syariat dia hak Tuhan perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Bertolong-menolong ni, bertolong-menolong sesama kita ni. Ini syariah, Quran perintah. Macam kat sini, fa'inuni biquwwah, maka tolong oleh kamu, kata Zulkarnain, akan daku dengan kekuatan kamu. Aja'al bainakum wa bainahu radma. Itu syariah. Faham tak ni? Kalau orang salah faham tadi kok, minta tolong pada selain Allah, syirik. Itu menafikan penggunaan asbab, menafikan penggunaan ikhtiar dan usaha, menolak akan nas-nas yang lain yang menunjukkan bahawa syarak menuntut kita tolong menolong. Syarak menuntut kita tolong menolong. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam tu. Nabi Sulaiman alaihissalam tu kan, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin tu kan. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai pembesar, siapakah di antara kamu yang boleh mendatangkan akan daku dengan mahligai Ratu Balqis? Nabi Sulaiman minta kepada pembesar dia, siapa yang boleh mendatangkan. Kenapa nak minta kepada pembesar? Minta kepada Allah Ta'ala lah. Nabi Sulaiman AS kan Nabi Rasul, minta akan diperkenankan. Tapi dalam ayat ni macam mana? Dalam surah An-Naml, surah ayat yang 38. Ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapakah dari kamu yang boleh mendatangkan mahligai Ratu Balqis? Maka jawab, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an yakuma maqamat wa inni alaihi laqawiyyun amin tu. Ifrit kata dia boleh mendatangkan sebelum kamu bangkit dari tempat duduk kamu. Aku boleh mendatangkan, tapi lambat. Nabi semua nak cepat lagi. Qala allazi indahu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ifrit lambat sikit. Berkata seseorang lelaki yang di sisinya diberikan ilmu daripada kitab Taurat dan Zabur. Kata lelaki ni, aku boleh mendatangkan sebelum bahawa mata engkau berkelip, engkau buka mata, ada dah depan istana Balqis. Kata lelaki ni, aku boleh mendatangkan. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Lelaki ni jawab. Lelaki yang Tuhan kurniakan ilmu daripada kitab Taurat dan Zabur, orang yang alim. Kata orang alim ni, Ifrit ni bapak jin dah. Dah ini manusia biasa je. Hak Ifrit kata dia boleh mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum Nabi SAW bangkit dari tempat duduk. Lambat. Ni dah Nabi SAW kelip mata, ada dah depan. Ni. Siapa yang jawab orang lelaki sahaja. Yang dihukum dekat ilmu oleh Allah. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Aku boleh mendatangkan. Ini apa ni? Asbab belaka ni. Nabi Sulaiman tanya pembesar, Ifrit jawab, lelaki ni jawab. Ini asbab. Tolong menolong, bicara, minta tolong dengan pembesar. Pembesar pun tunaikan permintaan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hak salah pengajian kok. Orang sekarang ni banyak Tuhan ustaz. Banyak Tuhan ni, orang orang kafir Tuhan macam-macam jenis Tuhan. Dia kata minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, banyak Tuhan dia kata. Salah gitu. Itu asbab. Kenapa pula banyak Tuhan? Dia kata tak ada Tuhan dia, minta tolong orang tu orang ni.
Ni orang salah pengajian. Kono-kono dia hakikat lah. Bukan hakikat yang sebenar. Dia tanya pula, dah Haji dengan mak haji tak haji minta tolong ke? Nak apa-apa minta tolong mak haji, nak air, nak apa? Dah tak syirik ke? Mak haji tu makhluk tak ada bekah. Senyap tak kata apa. Lepas tu dengan anak menantu duk tak tolong ke? Memang sekarang ni nak ke mana-mana anak menantu yang dereba. Sebab anak menantu tak boleh dah bawa kereta. Sebab apa? Tak jumpa jalan nak balik. Bawa kereta boleh, bawa jalan balik tak boleh. Minta tolong anak menantu nak ke mana-mana. Dah tu tak minta tolong makhluk orang panggil. Orang lain banyak Tuhan, syirik. Dia minta tolong menantu tak apa pula. Ni orang salah pengajian. Itu asbab tak ada salah pun. Saya pernah kena sekali. Dia tak tahulah dia belajar mana, tapi saya kenal lah dia. Dia susah sikit. Nampak dia berkahwin, nampak kesempitan sikit. Dah tanya dia, orang tua dia orang yang berkemampuan, orang tua dia. Tak pernah ke minta tolong dengan mak ayah? Syirik dia kata. Syirik, tak boleh minta tolong mak ayah. Syirik dia kata. Kata budak ni ngaji mana pula ni? Saya dah kata apa, senyap je. Sekejap dia panggil opuang dia, suat air. Dia panggil mek dia. Suat air lah ni, kawan dia mari ni. Saya pun, panggil siapa ni? Panggil opuang buat air. Kamu tak tolong opuang kamu tu makhluk. Tak syirik. Dia buat air sendiri lah, minta tolong apa? Senyap tak kata apa. Tapi opuang dia buat air. Dia kata apa? Sama je lah, minta tolong orang panggil. Asbab, pengguna asbab. Nabi SAW, apabila tetamu datang, nak jamu tetamu, Nabi minta tolong kepada sahabat. Siapa yang boleh jamukan tetamu ni? Sahabat yang dia tak ada makanan pun, tapi nak jamukan tetamu. Ada ni. Sahabat kadang-kadang tak ada makanan, minta tolong dengan Nabi SAW. Ada kisah sahabat, dia minta lah makanan dengan Nabi SAW. Nabi jawab dua sahabat ni, kamu sudah kenyang? Nabi jawab. Tapi nak cerita, sahabat tak ada makanan, minta dengan Nabi. Tolong-menolong, panggil syariat. Tapi Nabi jawab, kamu sudah kenyang. Sahabat ni jadi pelik lah. Kenyang bila? Sebab tak ada makanan, lapar ni minta dengan tolongan Nabi. Nabi kata, kamu telah makan daging saudara kamu tadi. Dua ni dia mengupak. Nabi kata, kenyang dah tu, makan daging saudara kan? Ayuhibbu an yakula lahma akhihi maita. Quran sebut dah kan? Suka ke kamu makan mayat saudara kamu dekat dan dia mati? Orang mengumpat ni kan, dia makan mayat kawan dia. Jadi sahabat dua orang ni dia mengumpat. Lepas tu minta ke Nabi nak makan. Nabi kata, kamu kenyang dah? Kenyang ke mana? Dah mengumpat tadi kan? Sebab tu kalau orang mengumpat, kat dia, dia kenyang. Sedara. Allah kenyangnya tengah hari ni tak payah keluar jabat dah nak pergi makan. Tak payah dah, daripada pagi pak tengah hari duduk makan. Kenyang. Makan apa? Makan daging saudara kamu. Tapi nak ceritanya, Nabi minta tolong sahabat minta tolong Nabi. Bukan dalam satu riwayat Nabi menyatakan, seseorang yang mana Allah Ta'ala jadikan dia mempunyai kemampuan untuk menunaikan keperluan orang ramai. Jadi dia ni ada rezeki yang lebih, dan dia pula Allah Ta'ala jadikan dia seorang pemurah. Maka Nabi kata, ramai manusia yang datang pada membawa hajat. Ni minta tolong ni, ni minta tolong ni. Nabi kata, Nabi tak kata syirik pun, Nabi tak kata salah pun. Nabi kata seseorang yang Tuhan beri keupayaan, mana dia rezeki dia lebih, lepas tu dia pula orang yang baik, dia jadi pemurah. Nabi kata ramai manusia yang datang kepada membawa hajat. Ni susah gini, minta dengan dia, minta tolong dengan dia. Nabi kata orang ni akan aman, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi nak cerita pun syirik tak ada. Pandai ni. Mana dia ni ada keluasan. Jadi dia boleh dia boleh menunaikan peluang ramah. Dia boleh menunaikan peluang ramah. Jadi orang ni akan aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirah. Sebab itulah Nabi bersabda dalam hadis Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang menghilangkan daripada seorang muslim akan satu kesusahan
daripada segala urusan dunia, nescaya Allah Ta'ala akan menghilangkan daripadanya akan kesusahan, daripada segala kesusahan pada hari kiamat. Ni man nafasa an mu'minin kurbatan, Nabi kata, sesiapa yang menghilangkan daripada seorang mukmin akan kesusahan atas dunia ni, dia boleh tolong orang, dia boleh menyelesaikan satu kesusahan orang, dia akan dilepaskan daripada kesusahan pada hari kiamat. Itu syariat tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah Ta'ala pada melindungi hambanya selama mana hambanya pada menolong akan saudaranya. Allah Ta'ala akan tolong hamba selama mana hamba tu tolong saudara dia. Tolong menolong, itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dalam hak kahfi itu fa'inuni biquwah, kata Zulkarnain, maka tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan kamu. Aja'al bainakum wa bainahum radma, tolong menolong syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mereka itu Khalid bin Sinan daripada zuriat Nabi Ismail alaihissalam, daripada Nabi Isa alaihissalam, adalah ia semasa dengan Kisra atau Sarwan, dan ia kemudian ada Nabi Isa dengan 300 tahun. Wallahu a'lam.